Sejak Pluto kehilangan status planetnya, saintis terus berusaha mengesan objek besar lain di pinggir sistem suria. Tambahan pula, terdapat sesuatu di luar orbit Neptune yang memberi kesan ketara kepada trajektori dan revolusi objek angkasa seperti asteroid dan planet kerdil. Dan ini bukan sesuatu yang boleh kita kesan dengan teleskop. Penyelidikan terkini mencadangkan ia boleh jadi cuma lohong hitam yang kecil atau sekumpulan jirim gelap. Dalam video ini, kita akan meneliti planet ke-9 yang misteri, saiz serta ciri-cirinya dan meneliti sama ada ia adalah planet ataupun tidak. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, persoalan tentang kewujudan planet ke-9 menjadi semakin meluas apabila saintis mengkaji dengan teliti pergerakan objek trans-Neptune di lingkaran Kuiper, kawasan di pinggir sistem suria yang serupa dengan jalur utama asteroid. Ahli astrofizik Konstantin Batygin dan Michael Brown mengkaji 6 objek jauh di lingkaran Kuiper, planet kerdil dan planetoid termasuk planet kerdil Sedna. Mereka mendapati bahawa objek mengikuti orbit elips menunjuk ke arah yang sama tetapi bergerak pada kelajuan yang berbeza. Ini adalah penemuan yang agak tidak dijangka dan Brown juga membuat analogi ini. Analogi ini seolah-olah menunjukkan jika terdapat jam dengan 6 jarum bergerak pada kelajuan berbeza. Tetapi sebaik saja anda melihat ke atas, semua penunjuk berada di tempat yang sama. Brown menyimpulkan bahawa jenis kejadian ini sangat tidak mungkin berlaku dan selain itu, orbit 6 objek ini dicondongkan pada sudut yang sama, kira-kira 30 darjah ke bawah dalam arah yang sama. Berbanding dengan satah 8 planet yang diketahui, peluang untuk perkara ini berlaku adalah kira-kira 0.007%. Teori pertama yang dicadangkan ialah kehadiran objek tertentu berhampiran sempadan lingkaran Kuiper yang akan menjejaskan graviti. Tetapi jika itu berlaku, jisim lingkaran sepatutnya 100 kali ganda lebih besar berbanding hari ini. Simulasi komputer menunjukkan planet kecil telah menunjukkan bahawa jisimnya tidak mencukupi untuk menjajarkan objek dengan cara ini. Walau bagaimanapun, jika anda menjalankan simulasi yang serupa dengan planet besar skala Uranus ataupun Neptune, model matematik itu menumpu dan secara praktikal mengganda hasil pengiraan dunia sebenar. Usaha Batygin dan Brown menetapkan had pada jisim yang mungkin bagi planet ke-9, lokasi orbit dan kedudukannya di langit. Mengikut pengiraan, jisim planet adalah 5 hingga 20 kali lebih besar daripada jisim bumi. Dan diameternya adalah 2 hingga 4 kali lebih besar daripada planet kita. Untuk melihat planet ini secara langsung melalui teleskop adalah hampir mustahil. Terlalu jauh untuk ahli astronomi mendaftar dalam spektrum yang boleh dilihat. Jadi kita perlu mencarinya menggunakan cahaya inframerah yang sama. Walau bagaimanapun, dengan jisim hanya 5 jisim bumi, ia tidak akan mengeluarkan banyak haba. Selain itu, planet yang jauh sedemikian akan berputar mengelilingi matahari dengan sangat perlahan. Jadi mustahil untuk mengesan pergerakannya dengan pemerhatian sahaja. Ia hanya boleh dilakukan dengan membandingkan imej yang diambil pada masa yang berbeza. Dan ini mungkin mengambil masa berpuluh-puluh tahun. Dan malangnya, bagi ahli astrofizik, kemungkinan besar pada masa ini planet ini berada paling jauh dari matahari di hemisfera utara langit. Dengan jejari orbit memanjangnya secara purata dalam julat antara 380 hingga 980 unit astronomi, dan juga semua daripada data yang dikumpul setakat ini tidak memberikan gambaran lengkap mengenai potensi lokasi planet misteri itu. Kawasan carian adalah kira-kira 600 hingga 800 darjah persegi di langit malam. Sebagai rujukan, bulan purnama hanya menduduki 0.2 darjah persegi di langit. Dalam usaha untuk mengecilkan orbit planet, para penyelidik membandingkan hasil simulasi dengan objek lingkaran Kuiper sebenar. Model sistem suria berusia 4 bilion tahun telah pun dibina. Para saintis ingin memahami bagaimana tarikan graviti planet terbesar dan planet ke-9 boleh menjejaskan orbit beribu-ribu objek lingkaran Kuiper. Walaupun Batygin dan Brown sebenarnya membuktikan kewujudan objek tertentu yang mempengaruhi kedudukan jasad angkasa yang lain, penyelidikan terkini yang dijalankan sepanjang tahun 2020 hingga 2022 telah menimbulkan keraguan tentang kewujudan planet besar-besaran.
Dalam kajian terbaru pada tahun 2021, pengkritik teori Brown-Bettigan telah menemui kira-kira 300 objek baharu di kawasan lingkaran Kuiper, di mana Bettigan dan Brown berteori mengenai kehadiran planet ke-9. Ahli astronomi mengimbas bahagian langit yang lebih baik dengan teleskop angkasa Atacama 20 kaki di Chile untuk mencari planet baharu dan menghabiskan 6 tahun mengkaji 87% langit yang boleh diakses dari hemisfera selatan. Hasil laporan menunjukkan pemeriksaan terperinci tentang orbit objek yang dipersoalkan mendedahkan bahawa setiap kes penyegerakan orbit boleh dijelaskan oleh kesan fizik yang diketahui, kecuali 2 jasad angkasa. Tetapi kedua-dua anomali ini adalah pengecualian daripada 300 objek dengan cara mereka mengesahkan teori baharu. Mengapakah penemuan di orbit ini tidak bertepatan dengan ramalan Bettigan dan Brown? Jawapannya, mungkin bahawa teori planet ke-9 adalah tidak betul. Walau bagaimanapun, sifat kelakuan aneh orbit beberapa objek di kawasan terjauh sistem suria kita yang dihipotesiskan oleh beberapa ahli astronomi untuk dibentuk oleh planet ke-9 yang tidak diketahui, sebaliknya boleh dijelaskan oleh gabungan daya graviti objek kecil yang mengorbit matahari di luar Neptun. Penjelasan alternatif hipotesis planet 9 yang dikemukakan oleh penyelidik mencadangkan cakra yang terdiri daripada jasad berais kecil dengan jisim gabungan sebanyak 10 kali ganda daripada bumi. Apabila digabungkan dengan model sistem suria yang dipermudahkan, daya graviti cakra yang dihipotesiskan boleh menyumbang kepada seni bina orbit luar biasa yang dipamerkan oleh beberapa objek di bahagian luar sistem suria. Para penyelidik mencipta model komputer objek trans-Neptunian yang terpisah serta planet-planet sistem suria dan gravitinya dan cakra besar serpihan melepasi orbit Neptun. Ahli astrofizik Antranik Sefilian menyatakan bahawa jika anda mengalih keluar planet 9 daripada model dan sebalik, membenarkan banyak objek kecil bertaburan di kawasan yang luas, tarikan kolektif antara objek-objek tersebut boleh menyumbang dengan mudah orbit esentrik yang kita lihat dalam beberapa objek trans-Neptunian. Percubaan awal untuk menganggarkan jumlah jisim objek di luar Neptun hanya menambah sekitar 110 jisim bumi. Walau bagaimanapun, bagi objek trans-Neptun yang mempunyai orbit yang diperhatikan dan tidak mempunyai planet 9, model tersebut memerlukan gabungan jisim lingkaran Kuiper yang berada di antara beberapa hingga 10 kali ganda jisim bumi. Satu lagi pasukan saintis menggunakan satelit astronomi inframerah IRAS dan teleskop inframerah Akari untuk mencari planet ke-9. 2 tinjauan telah dilakukan pada imej dalam jarak perbezaan 20 tahun, memberikan mana-mana planet hipotesis masa yang mencukupi untuk bergerak ke bahagian langit yang sedikit berbeza. Para saintis mengandaikan bahawa mana-mana planet yang jauh akan berada agak dekat dengan satah khatulistiwa langit dan kemudian mengkaji data yang menandakan planet berpotensi. Mereka menemui lebih 500 calon. Berdasarkan taburan tenaga spektra mereka, kebanyakannya mempunyai jarak orbit kurang daripada 1000 unit astronomi. Ini bermakna kebanyakan objek ini sama ada di dalam atau berhampiran nebula yang sama. Nebula ialah awan gas antara bintang yang sukar dilihat dengan mata kasar kerana ia memancarkan cahaya inframerah atau ringkasnya Hubble. Ternyata semua calon yang ditemui bukanlah planet sama sekali. Sebaliknya, gema nebula yang sama. Planet besar, gugusan objek kecil atau sekilas galaksi yang jauh. Ini mungkin penjelasan paling mudah untuk kelakuan luar biasa objek trans-Neptun. Para saintis berdebat mengenai satu soalan yang logik. Apakah jenis objek yang mempunyai jisim yang cukup untuk mengubah orbit jasad angkasa lain namun tidak dapat dilihat oleh kita? Ini mendorong ahli teori untuk mempertimbangkan hipotesis radikal. Bagaimana jika planet ke-9 adalah lohong hitam kecil yang boleh dikesan oleh sinaran yang dipancarkan di sekeliling sisinya? Radiasi Hawking. Terdapat percanggahan yang berkaitan dengan jisim objek tersebut. Lohong hitam ini mempunyai jisim minimum sekitar 5 kali lebih besar daripada jisim matahari. Tetapi bagaimana jika keadaan ekstrim alam semesta awal memungkinkan lohong hitam yang lebih kecil untuk membentuk? Sekumpulan ahli astronomi dari Universiti Harvard merancang untuk memulakan pencarian mereka untuk objek tersebut seawal 2023 sebagai sebahagian daripada tinjauan legasi ruang dan masa projek LSST.
Bagi membantu mereka mencari lohong hitam di sudut jauh sistem suria, ahli astrofizik Avi Loeb membangunkan kaedah untuk mencari suar yang berlaku apabila lohong hitam berlanggar dengan objek kecil di lingkaran Kuiper dan awan Oort. Kawasan yang berpotensi mengandungi beberapa trilion jasad mengelilingi sistem kita. Para penyelidik mengatakan bahawa kadang-kadang objek dalam awan Oort seperti komet boleh berinteraksi dengan lohong hitam, mencipta pancaran cahaya yang boleh dilihat untuk dikesan oleh Balai Cerap Reuben. Oleh itu, jika saintis dapat mengesahkan bahawa lohong hitam sebesar limau, iaitu jisim 5 hingga 10 kali ganda jisim bumi, mengorbit matahari, ini boleh memberikan jawapan kepada salah satu misteri terbesar kosmologi moden, pembentukan lohong hitam. Walau bagaimanapun, terdapat satu lagi teori paling eksotik, tetapi sama layaknya dengan yang lain. Bagaimana jika di luar sana di pinggir sistem suria terdapat objek yang diperbuat daripada jirim gelap? Kita melihat bukti jirim gelap di sekeliling kita. Bintang yang berputar terlalu pantas di sekitar pusat galaksi mereka. Galaksi yang bergerak terlalu pantas dalam kelompoknya. Hipotesis baru kini mencadangkan bahawa kebanyakan jirim gelap boleh menumpukan pada objek sebesar Neptune, apa yang dipanggil sebagai planet jirim gelap. Walaupun planet ini kekal tidak kelihatan kepada kita, atmosferanya boleh diperbuat daripada helium dan hidrogen. Dan ini boleh membawa kepada fakta bahawa dengan mencapai suhu kritikal akan mencetuskan pelakuran nuklear di dalam planet yang akan membantu dalam penyelidikan kita. Jirim gelap yang terbentuk menjadi planet mungkin menjelaskan mengapa tiada objek dengan jisim yang lebih kurang sama dengan jisim Neptune ditemui dalam penyelidikan yang dinyatakan. Para saintis percaya bahawa jika planet jirim gelap wujud, mereka jelas terbentuk ketika alam semesta masih sangat muda dan kekal statik selama berbilion tahun. Pada alam semesta awal, suhu terlalu tinggi yang menghalang pembentukan objek yang lebih besar. Walau bagaimanapun, jirim gelap tidak berinteraksi dengan jirim biasa mahupun cahaya dan oleh itu, boleh berhimpun secara bebas ke dalam apa yang dipanggil planet. Menurut teori ini, kebanyakan jirim gelap berada di dalam sfera yang agak padat dengan jisim antara jisim asteroid hingga jisim Neptune. Planet jirim gelap hypothetical ini mungkin mula-mula mengumpul lapisan helium kerana ia adalah unsur kimia pertama yang memisahkan diri daripada keadaan plasma alam semesta awal dan kemudiannya menarik gas hidrogen mewujudkan suasana padat di sekeliling helium yang serupa dengan lapisan gas sekitar planet gergasi. Apa yang kita akan lihat di dalam planet seperti itu sukar untuk ditafsir. Tenggelam dalam planet sedemikian akan menjadi sangat pelik. Lapisan hidrogen yang terang akan menjadi hangat kerana ia terikat secara graviti pada objek yang tumpat. Geseran akan menyebabkan ia bersinar selepas lapisan hidrogen. Kita akan mencapai helium di bawahnya. Dan sebaik saja kita melalui helium, kita tidak akan melihat apa-apa. Kekosongan yang mutlak. Teras planet jirim gelap tidak akan kelihatan sepenuhnya. Anda akan mendapati diri anda dikelilingi oleh membran plasma hidrogen helium bercahaya. Kilatan daripada lemparan bahan boleh bersaing dengan supernova dalam kecerahannya. Berbalik kepada teori Planet 9, walaupun carian setakat ini tidak mendedahkan satu planet pun di pinggir sistem suria, ia tidak bermakna pencarian itu benar-benar sia-sia. Teori planet ke-9 telah mencetuskan lonjakan yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam penyelidikan ke dalam lingkaran Kuiper dan objek trans-Neptune yang lain. Pencarian Planet 9 akhirnya membawa kepada sesuatu yang lebih penting untuk kemajuan saintifik. Sebagai contoh, Betty Ginn mendakwa bahawa penemuan planet ke-9 yang kelihatan sangat pelik kepada kita sebenarnya akan menjadikan sistem suria kita sama seperti sistem planet lain. Salah satu penemuan yang paling menarik tentang sistem planet lain ialah jenis planet yang paling biasa mempunyai jisim dalam jurat antara jisim bumi dan Neptune. Mungkin sistem planet lain memiliki ciri-ciri sama seperti planet 9. Kita masih ternanti-nanti kewujudan planet 9 untuk disahkan. Buat masa ini, berikan pendapat anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astro Alex signing off from space.